Selamat sejahtera kepada semua. Saya Lee Kuek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video kita hari ini adalah membincang tentang bab 2 yang berkenaan dengan permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. So, untuk maklumat anda, permintaan ini adalah berkaitan dengan pengguna, penawaran ini adalah berkaitan dengan pengeluar, dan keseimbangan pasaran ini merupakan gabungan bagi permintaan dan penawaran. Okey? Okey, so untuk bab ini, teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran, kita ada beberapa subtopik. So, subtopik yang pertama ini adalah berkenaan dengan permintaan. So, permintaan dekat sini dia buat kurungan DD. DD dalam bahasa Inggeris itu adalah demand. Okey, D-E-M-A-N-D. Okey, so demand itu permintaan. Diikuti dengan penawaran. So, penawaran dalam bahasa Inggeris kita panggil supply, S-U-P-P-L-Y. Jadi, SS. Okey, so simple yang kita guna untuk penawaran ialah SS. Okey, sambung subtopik yang seterusnya adalah berkenaan dengan keseimbangan pasaran. Diikuti dengan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Dan akhirnya itu adalah berkenaan dengan dasar kerajaan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus tentang permintaan. Okay, so marilah kita tengok DD, demand. Apa itu permintaan? So, apakah subtopik kecil yang perlu dikuasai di bawah subtopik permintaan ini? Okay, so nanti kita akan fokus tentang teori permintaan. DD itu permintaan lah. Diikuti dengan penentu permintaan iaitu 2.1.2 dan akhirnya 2.1.3 perubahan QD. QD itu merujuk quantity of demand iaitu quantity diminta dan perubahan DD itu perubahan permintaan. Okay? So untuk subtopik permintaan kita hanya mempunyai 3 subtopik kecil sahaja. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita hanya fokus kepada subtopik kecil 2.1.1 iaitu teori permintaan. Okay, so sekarang kita cuba tengok di bawah teori permintaan. Okay, pelajar perlu kuasai apakah itu takrif permintaan. Okay, kemudian kita akan tengok melalui jadual dan kelok, hukum permintaan, persamaan permintaan dan akhirnya kelok permintaan pasaran. So sekarang kita akan tumpukan ataupun kita fokuskan apa itu takrif permintaan. Takrifan permintaan, dia adalah merujuk kepada jumlah barang dan perkhidmatan. So, ingat kita ada dua sebab kita bukan hanya ada barang, kita juga ada perkhidmatan. Ingin dan mampu dibeli oleh pengguna. Kan tadi Miss sudah bagi tahu permintaan itu berkaitan dengan pengguna kan? So, dia ingin dan mampu yang dibeli oleh pengguna pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. So, itulah kata kunci dia, barang dan perkhidmatan. Ingin dan mampu. Okey, lepas tu ada pengguna, harga dan juga masa. Okey, so inilah pengguna. So sekarang kita cuba tengok satu contoh ataupun situasi yang diberikan. Okey, andaikan pengguna ini, okey, so pengguna ini nama dia Elisa. Okey, so dia mempunyai pendapatan sebanyak RM10 katakan. Okey, so dia ingin membeli coklat. Okey, so Cadbury lah, Dairy Milk. Dan harga coklat ini, okay, satu bar adalah sebanyak RM5. Jadi berapa yang mampu dibelikan oleh Alice? Ada RM10, harga coklat RM5. Jadi yang mampu dibeli, 2 lah kan? So 2 bar yang dapat dibeli. So ingin dan mampu dibeli. Okay, pada harga tertentu. Itulah maksudnya. Okay. Okay, sekarang kita akan sambung berkaitan dengan jadual dan kelok. Okey, so kita tengok jadual dan kelok dia. Kita cuba tengok jadual dulu. Jadual permintaan ialah jadual yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang yang diminta pada pelbagai tingkat harga. Okey, so ingat kita ada kuantiti. Kuantiti ini merujuk kuantiti diminta. Lagi satu adalah berkaitan dengan harga. Okey, so kita cuba tengok jadual dia. Okey, so sini ada titik W, X, Y, Z. Okay, kemudian kita ada harga. Harga ini katakan harga coklat lah bar ya. So RM 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita ada kuantiti Cadbury yang diminta dalam bar. Okay, so kita dapati pada harga 1
Okey, kuantiti yang diminta 20, harga RM2. Okey, kuantiti yang diminta 15 bar, RM3, 10 bar dan RM4, 5 bar. So daripada sini kita dapati bahawa apabila harga coklat itu semakin tinggi dan semakin kuranglah kuantiti diminta dia. So bermaksud semakin mahal, okey, semakin sikitlah barang yang akan diberikan. Okey, so itulah yang saya nak buktikanlah kepada pelajar. Harga naik, kuantiti diminta dia turun. Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi kelok pula. Kelok permintaan. Dia adalah kelok yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang yang diminta pada pelbagai tingkat harga. So, huraian dia sebenarnya dia adalah sama seperti tadi. Juga kaji kuantiti yang diminta dan juga harga. Okey, cuma tadi itu adalah jadual permintaan. Sekarang kita tukar jadi kelok. Okey, sekarang marilah kita tengok apa itu kelok permintaan. Okay, so kelok. Okay, so kita pun kena sediakan macam graf lah kan. Miss pernah bagi tahu kelok itu graf kan. So kelok permintaan. Okay, inilah raja dia. Okay, kita cuba tengok. Paksi Y kita akan labelkan harga RM. Okay, lepas tu kita ada kuantiti unit. Okay, kemudian 0, 1, 2, 3, 4 lah itu harga dia. Okay, dan kuantiti dia pun telah tertera kat sana. 5, 10, 15 dengan 20 lah. So ada kelok DD. So that's why kena labelkan DD. Okey, sekarang Miss akan mengajar anda bagaimana nak sediakan kelok permintaan dengan berdasarkan jadual yang telah disediakan. Okey, so yang ini adalah titik WXYZ, kita ada harga, okey, per bar, so kurungan RM, dan kuantiti Cadbury yang diminta, so kurungan dia bar. Okey, jadi kita akan sediakan paksi X dan paksi Y dulu. Okey, ini paksi X. Okay. Dan kita labelkan paksi Y ini, kita labelkan harga. Harga dalam bahasa Inggeris ialah price. So, kita boleh label P sahaja. Okay, kurungan RM. Lepas itu, kuantiti Cadbury yang diminta. Okay, so quantity of demand. Jadi, kita akan labelkan QD. Okay, biasanya kita buat kurungan unit. Tapi disebabkan dia sudah bagi bar, kita pun letaklah bar. Okay, so ini asalan. Okey, sekarang kita cuba tengok pada tingkat harga 1, kuantiti diminta dia 20 bar. Okey, so kita cari harga. Ini harga. Harga 1, okey, katakan kat sini. Okey, ini 1. Okey, so kuantiti diminta dia. So, Miss pun buat dotted line. Kuantiti diminta dia berapa? 20. So, Miss pun letak 20. Dan titik ini, dia merujukkan titik W. So, I pun letaklah W tu kat sini. Okey, seterusnya. Pada tingkat harga RM2. So, ini RM2. So, kuantiti yang diminta dia 15. RM2. Lepas itu, okay, ini 15. So, titik ini merujukkan titik apa? X. So, Miss pun letakkanlah titik X. Okey, sambung. Lepas itu pada tingkat harga 3, ini RM3. Okey, kuantiti dia 10. Okey, so inilah 10. Pada titik apa tu? Ya, titik ini merujuk titik Y. Okey, lagi satu titik. Kita selesaikan dulu. Pada tingkat harga RM4. So sini 4 katakan. Kuantiti diminta dia 5. Okay, so, Miss pun letak 5 dekat sini. So, titik ini titik apa? Titik Z. Selepas kita buatkan titik-titik tersebut, jadi sekarang kita perlu sambungkan semua titik ini supaya kita dapat terbitkan kelok permintaan. Jadi, sekarang kita cuba sambungkan titik W, X, Y, Z. Inilah kelok permintaan dia. Okey, sepatutnya garis lurus lah. Okey, so labelkan D. Okey, dengan demikian kita dapat sediakan kelok permintaan yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, dan mencurun ke bawah ini sebenarnya menunjukkan hubungan songsang lah antara harga dengan kuantiti diminta. Sebab pelajar boleh nampak harga dia semakin meningkat. Kita nampak P dia semakin naik.
1, 2, 3, 4. Dan kuantiti di minda dia 20, 15, 10, 5. Kuantiti di minda semakin turun. So, inilah hukum permintaan. Okey, hukum permintaan kita menunjukkan hubungan songsang antara harga dengan kuantiti diminta, maka kilo permintaan yang diterbitkan pun mencerun ke bawah dari kiri ke kanan akibat hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan hukum permintaan. Okey, hukum permintaan dia merujukkan hubungan antara harga dan kuantiti diminta dan dia adalah berhubungan secara songsang negatif. Kan tadi Miss Wah kata kan, apabila harga naik, kuantiti diminta dia turun. Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya, apabila harga turun, kuantiti diminta dia naik. Okey, tetapi dengan andaian ceteris paribus. Apa benda ini ceteris paribus? Okay, ceteris paribus ini bermaksud faktor-faktor lain selain daripada harga barang itu sendiri, kita andaikan dia adalah tetap, tidak berubah ataupun malah. So, bermaksud pada masa itu, hanya harga barang itu sendiri yang berubah sahaja. Faktor-faktor lain, contoh, ataupun saya kata, kenapa individu tersebut membeli sesuatu barang? Mungkin disebabkan pendapatan dia tinggi ke? Mungkin disebabkan musim perayaan ke? Itu sebenarnya adalah faktor-faktor lain. Dan sekarang dengan andaian ceteris paribus ini, bermaksud faktor-faktor lain itu adalah tetap tidak berubah. Yang berubah adalah harga barang itu sendiri sahaja. Okey, so untuklah hukum permintaannya, harga naik, kuantiti diminta turun. Okey, kita sambung berkenaan dengan persamaan permintaan. Okey, persamaan permintaan. Sudah kata persamaannya, jadi kita boleh tengok dari segi rumus. Okey. QD sama dengan A tolak BP. So, QD itu merujukkan kuantiti diminta. P itu harga, so price harga. B itu B ini adalah merujuk kepada kecerunan. Okey, so sekarang pelajar boleh tengok depan B itu ada tanda negatif kan? So, bermaksud dia adalah menunjukkan kecerunan yang negatif. Sebab kita kata bahawa hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah secara songsang. Okey, dan secara negatif. So, that's why sini mesti ada negatif. Okey, untuk A. A itu sebenarnya merujuk kepada pemotong ataupun pintasan pada paksi Q. Okey, sekarang kita cuba tengok satu contoh lah. So, contoh yang diberikan dekat sini ada P05, QD0 40, P1 10, QD1 20. Okey, so nanti kita akan cuba tengok bagaimana dengan ada yang maklumat yang sedia ada dekat sini, bagaimana kita dapat terbitkan fungsi persamaan permintaan ini. Maksudnya QD sama dengan berapa tolak berapa P. Kita kena dapatkan fungsi ini. Jadi untuk dapatkan fungsi persamaan permintaan ini, kita sebenarnya ada dua kaedah. Okey, untuk kirakan. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba terangkan melalui dua kaedah. Kaedah pertama dan juga kaedah kedua. Okey, so sekarang marilah kita tengok berkaitan dengan pengiraan persamaan permintaan bagi kaedah yang pertama. So, untuk maklumat anda, kaedah yang pertama ini sebenarnya dia merujukkan kepada penyelesaian persamaan serta. Okey, jadi sekarang inilah maklumat yang telah diberikan. So, P0 itu merujukkan harga yang asal, Q0 kuantiti yang asal lah. Okey, dan P1 ini merujukkan harga yang baru, kuantiti ini merujukkan kuantiti yang baru lah. So, kita dapati harga telah meningkat dan kuantiti diminta dia pun telah menurun. Okey, untuk selesaikan penyelesaian persamaan serentak ini, okey, kita kena terbitkan fungsi QD dulu yang tadi Miss pun telah tunjukkan. Okey, iaitu QD sama dengan A tolak BP. Okey, so kita sediakan yang fungsi permintaan ini dulu. Okey, so ini formula dia. Jadi sekarang kita akan masukkan nilai-nilai dia ke dalam fungsi ini untuk bentukan persamaan yang pertama dan juga persamaan yang kedua. Okey, untuk persamaan yang pertama, QD ini merujuk Q lah. Okey, so 40 sama dengan A, memang kita nak cari nilai A, tolak B. B pun merupakan nilai yang kita perlu carikan. Dan P dia, okey, tengok note yang berwarna biru ini, harga dia 5. So, kita membuat kurungan 5. So, itu adalah persamaan yang pertama.
Dengan cara yang sama juga kita sediakan untuk persamaan yang kedua, dan kali ini kita akan merujuk not yang berwarna merah jambu ni. Okay. So P dia 10 dan Q dia 20. So kita pun masukkan Q dia 20 sama dengan A tolak B dan P kita adalah 10. So itu adalah persamaan yang kedua. So daripada dua persamaan yang kita telah dapat ini, kita nak selesaikan, okay, supaya kita dapat nilai A dan nilai B ini. Jadi kita akan guna 1 tolak 2. So 1 dekat sini persamaan yang pertama tolak persamaan yang kedua. 40 tolak 20 tinggal, ya, 20. A tolak A, ya, tak ada kosong. Okay, so sekarang yang ini, okay, Miss tunjuk dekat sini, negatif 5B tolak. Lepas tu ini kurungan yang kita buat. Okay, tolak dekat sini negatif 10B. Okay, so dia akan dapat negatif 5B negatif positif 10B. So akhirnya kita akan dapat 5B dekat sini. Okay, so bermaksud 20 itu sama dengan 5B. Okay, jadi nak cari nilai B itu, kita akan guna 20 bahagi dengan 5. So B kita sama dengan 4. Okay, setelah kita dapat nilai B ini, kita akan cuba dapatkan nilai A. Jadi dekat sini kita akan gantikan. Okay, B sama dengan 4 ke dalam, okay, ke dalam contohlah persamaan yang pertama pun boleh, persamaan yang kedua pun boleh. Jadi kita guna 40 sama dengan A tolak B. Okay, B tu kita gantikan 4. Okay, dan kemudian 5. So kita akan dapat 40 sama dengan A tolak 4 darab dengan 5, kita akan dapat 20. Okay, so akhirnya nak cari nilai A itu 40, kita tambahkan 20, dia sama dengan 60. Okay, jadi nak dapatkan fungsi permintaan ini, dia akan jadi QD sama dengan A. A itu 60 tolak B. B kita masukkan nilai dekat sini 4P. So itu merupakan kaedah yang pertama. Okey, seterusnya Miss akan tunjukkan kaedah yang kedua pula. Untuk kaedah yang kedua ini, dia adalah merujuk kepada kaedah kecerunan. Okey, so nanti kita akan selesaikan. Okey, nak dapatkan fungsi permintaan itu, okey, dengan menggunakan kaedah kecerunan, dan situasi yang Miss bagi P0 Q0 ke ataupun P1 Q1 ke sama dengan soalan tadi punya yang ini. Kan sama kan? Harga asal 5, harga baru 10, 40, 20. So 5, 10, 40, 20. So sekarang kita cuba tengok kaedah yang berlainan untuk jawapan yang sama seperti tadi, di mana kita akan dapat juga QD sama dengan 60 tolak 4P nanti. Okay, so marilah kita tengok kaedah tersebut. Okay, so untuk kaedah ini, okay, so kita akan tulis B dululah. B itu merujukkan kecerunan. Kan saya kata kaedah ini kaedah kecerunan kan. So B sama dengan perubahan Q over perubahan P. Okay, inilah rumusnya. Okay, so perubahan segitiga ini merujukkan perubahan lah. Okay, ini pun sama, perubahan P. Okay, perubahan, apa maksud perubahan? Kita pakai Q1 tolak Q0 bahagi dengan P1 tolak P0. So Q1 maksudnya rujuk yang inilah yang baru punya 20 tolak 40. Bahagi P1, P1 itu 10 tolak P0, P0 itu 5. So lepas tu kita selesaikan 20 tolak 40, so ada tanda negatif. 20 bahagi dengan 5 sama dengan negatif 4. Okey, so untuk maklumat anda, kalau sesiapa yang guna kaedah kecerunan, pastikan B anda mempunyai tanda negatif ini. Sangat penting. Okey, so pastikan mempunyai tanda negatif bagi sesiapa yang guna kaedah kecerunan. Kalau banding dengan soalan tadi tu, kalau kaedah penyelesaian persamaan serentak, B dia tak ada tanda negatif, hanya 4 sahaja. Okey, itulah bezanya. So pelajar kena pastikanlah kaedah mana satu yang anda tengah pakai. Okey, sekali lagi saya ingatkan, bagi sesiapa yang guna kaedah kecerunan, B anda mesti ada tanda negatif ini. Okey, sekarang kita sambung.
Okey, so B yang kita dapat ini, kita akan ganti ke dalam fungsi permintaan di mana QD sama dengan A tolak BP. So, QD ini, pelajar boleh pilih lah sama ada nak guna not yang berwarna biru ke ataupun not yang berwarna merah jambu. Ini pun sama je, you boleh pilih mana-mana satu. Okey, so kalau katakan Miss masukkan yang not yang berwarna biru ini. 40 sama dengan A. A memang merupakan nilai yang kita nak cari kan. So, B. Kan tadi kita kata B itu negatif 4 kan. Kan saya kata ini adalah kecurunan kan. So, jangan pula pelajar gantikan B ini dia buat kurungan negatif 4 lagi. No, jangan. Terus masukkan negatif 4 dekat sini. Sebab negatif B ini dia merujukkan kecerunan. Okey. Kenapa kecerunan dia bernilai negatif? Kan tadi kita sudah belajar hubungan harga dengan kuantiti diminta adalah hubungan songsang. So, that's why ada tanda negatif ini. So, ingat. Hanya terus gantikan negatif 4 kat sini je. Jangan buat kurungan lagi negatif. Jadikan dia positif. Jawapan akan jadi salah. Okay, sambung. P dekat sini kita gantikan 5. Okay. So, 40 sama dengan A tolak. Okay. So, sini 20. Jadi A sama dengan 40 tambah 20. So A kita akan dapat 60. Okay. Kalau katakan pelajar nak cuba, Miss, saya nak cuba nak gantikan kepada untuk yang berwarna merah jambu ni. Okay, tak apa. Miss cuba tunjukkan. Sama. QD sama dengan A tolak BP. Okay, so QD kita 20 yang ini sama dengan A. Tolak pun sama. B tadi kita terus gantikan negatif 4 kan. Sebab kecurunannya bernilai negatif. Dan P ini 10. So, 20 sama dengan A tolak 40. Jadi A pun sama 20 tambah 40. So, last kita juga akan dapat 60 untuk nilai A. So, tak kisahlah pelajar ganti mana satu pun boleh punya. Okey, akhirnya oleh itu QD sama dengan A. A kita ialah 60. So, tolak. Tolak berapa? B kita 4. So, 4P. Itulah jawapan kita. Okey, so ingatlah. QD sama dengan A tolak PP. So, B ini walaupun depan dia sudah ada tanda negatif. Okey, jangan pula pelajar ganti negatif-negatif jadi positif lah. Okey, kenapa? Sebab pelajar kena tahu QD sama dengan A tolak PP. So, ini persamaan permintaan. So, fungsi yang kita dapat nanti, sini pun mesti tanda negatif. So, jawapan ini, tengok semula, dia adalah sama dengan yang ini. So, pelajar boleh pilihlah mana-mana satu kaedah untuk dapatkan persamaan permintaan. Okey, sekarang berdasarkan fungsi permintaan ataupun persamaan permintaan yang kita telah peroleh tadi, iaitu QD sama dengan 60 tolak 4P. Okey, Miss akan ajar anda macam mana nak terbitkan ataupun kelokkan fungsi permintaan ataupun saya kata kelok permintaan dengan berdasarkan persamaan permintaan ini. Okey, so seperti biasa kita akan sediakan paksi Y dan paksi X dulu. Ini paksi Y, ini paksi X. So paksi Y kita labelkan P kurungan RM dan paksi X kita labelkan QD sebab kuantiti diminta kan, unit. Okay, so paksi Y ini sebenarnya merujukkan harga lah. Paksi X kuantiti diminta. Sebenarnya kelok ini dia menunjukkan hubungan antara P dengan QD. Okay, kan pelajar sudah tahu apakah hukum permintaan? Kita kata hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah bersifat secara songsang, negatif kan? Okay, disebabkan perhubungan songsang, maka kelok permintaan yang diperoleh adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Inilah dia. Jangan lupa labelkan kelok D. Okey, so disebabkan ini adalah berdasarkan pengiraan, Miss kena tunjukkan nilai dekat sini berapa dan nilai pada paksi ini berapa. Okey, so sekarang marilah kita cuba tengok. Kita gantikan P sama dengan kosong dulu. Okey, so QD sama dengan 60 tolak 4P. P kan kita ganti dengan kosong kan? Okay, so ini kurungan. Okay, jadi 60 tolak 4 darab kosong kita dapat kosong. So lastly kita akan dapat bahawa QD kita sama dengan 60.
Jadi pelajar kena masukkan nilai QD itu mana QD. So inilah QD dia. So kita pun masukkan 60 lah dekat sini. Okay. Keadaan yang sebaliknya, tadi kita gantikan P sama dengan kosong kan? Sekarang pula kita gantikan QD sama dengan kosong. Okay? Kosong sama dengan 60 tolak 4P. Okay, so 4P sama dengan 60. Lepas itu kita guna P sama dengan 60 bahagi 4. Selesaikan. Okay, kita akan dapat P sama dengan 15. So, Q kosong P 15. Q kosong P 15. So, kita akan masukkanlah 15 dekat sini. Okay. So, itulah kalau soalan kuantitatif dia tanya, dia nak uji lakalan kerot dengan masukkan angka-angka dia. Itulah perkiraan dia. Okay. Dan akhirnya berkenaan dengan kerot permintaan pasaran. Okay, sekarang kita cuba tengok kelok permintaan pasaran. Kita tak bezakan permintaan individu dan permintaan pasaran. Kalau individu itu bermaksud hanya dia seorang sahaja. Okay, seorang pengguna sahaja. Tetapi kalau sebut pasal pasaran, pasaran itu dia sebenarnya melibatkan banyak pengguna dekat sini. So, itu adalah pasaran. Okay, kita cuba tengok permintaan individu. Permintaan barang dan perkhidmatan oleh seseorang individu. Ini kata kunci dia. Seseorang individu pada tingkah harga tertentu, jangka masa tertentu. Okay. Untuk permintaan pasaran pula, jumlah permintaan barang dan perkhidmatan oleh semua individu dalam pasaran. Beza dia tadi seseorang individu, sekarang yang ini adalah semua individu. Okay. Juga sama pada harga tertentu, sama punya dan masa tertentu. Cuma beza satu seseorang, satu semua individu lah. Okey, kita cuba tengok. Andaikan dalam pasaran hanya mempunyai dua individu, iaitu Alicia dan Britney. Kita cuba tengok ini keadaan ABCD dan ini adalah buku. Bermaksud Alicia dengan Britney dia nak beli buku lah. Okey. So, katakan pada harga RM20. So, katakan buku itu RM20. Kuantiti diminta oleh Alicia adalah 2 unit. Dan kuantiti diminta oleh Britney adalah 3 unit. Jadi, untuk permintaan pasaran dia akan jadi 5. So, kita akan guna 2 tambah 3. So, that's why dapat 5. Sebab pasaran hanya ada 2 individu sahaja. Okey, kita sambung. Untuk harga buku RM15. Kuantiti diminta Alicia adalah 4 dan kuantiti diminta oleh Britney adalah 6. Maka bagi pasaran adalah 10. Okey, 10 unit. Okey, sambung untuk tingkah harga RM10. Okey, kuantiti diminta Alicia adalah 6 unit. Okey, Britney pula 9 dan pasaran akan jadi 15. 6 tambah 9 sama dengan 15. Okey, pada tingkah harga RM5. So, kuantiti diminta Alicia adalah 8 unit. Okay, Britney pula adalah 12 unit. Dan pasaran punya mencatat sebanyak 20 unit. So, 8 tambah 12. Jadi, kesimpulan yang nak buat dekat sini, sebenarnya nak dapatkan permintaan pasaran ini, kita guna QD Alicia tambah QD Britney. Kita tambah secara mentata. Sebab 2 tambah 3 sama dengan 5. Okay, so that's why kat sini QD pasaran sama dengan QD Alicia tambah QD Britney. 2 tambah 3 sama dengan 5 unit. Inilah contoh pengiraan dia. Okay. Okay, so sekarang Miss akan mengajar anda macam mana nak terbitkan kelok permintaan bagi individu serta kelok permintaan pasaran dengan berdasarkan jadual yang telah disediakan pada sini. Okay, so nanti kita akan sediakan 3 kelok yang berlainan. Satu berkaitan dengan kelok permintaan bagi Alicia, satu kelok permintaan bagi Britney dan lagi satu kelok permintaan pasaran. Okay, so ada 3 kelok yang berlainan. Jadi saya akan sediakan paksi Y dan paksi X dia dulu. Okay, so ini paksi Y, paksi X. So PRN. Okay, kemudian yang ini QD unit. Okay, ini asaran. Ini adalah kelok permintaan bagi Alicia. Okay, so Miss pun tulis. Okay, seterusnya buat satu lagi cara yang sama untuk Britney di sebelah dia. Okay, so pun sama. Paksi Y kita labelkan harga PRM. Okay, paksi S QD
unit. Okay, ini asalan dan ini adalah kelok permintaan bagi break ni. Lagi satu kelok permintaan pasaran. PRM. So pun sama paksi X dia QD unit. Ini pun asalan. So ini adalah pasaran. Okey, so untuk maklumat anda kelok permintaan yang disediakan, nak kisah ke untuk Alicia ke, Britney ke dengan pasaran ke, kena dibuat secara mendata. Maksudnya pada baris yang sama lah. Sebab tadi kita pun sudah tahu, kita tambahkan secara mendata kan. Jadi kelok pun sama secara mendata. Jangan pula bagi alasan kata, oh Miss tak ada ruang. Dekat satu pasaran saya buat kat bawah. Kalau macam itu, salah kelok anda. Okey, so kena buat pada baris yang sama. Kalau biasanya kita nak tepikan kelok permintaan kan, okay, kita akan tentukan pada tingkah harga 20, kuantiti diminta dia adalah 2. Itu adalah pada keadaan A, titik A. Dan plotkan yang seterusnya kan, sambungkan titik-titik berkaitan. Jadi sekarang kita nak cepat. Okay, kalau kita nak cepat ini, kita terus terbitkan kelok permintaan. Sebab pelajar pun sudah tahu, kelok permintaan dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan kan. So kita pun buat kelok permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okay. So ini kelok permintaan bagi Alicia. So kita letak DD. Okay. Disebabkan ini Alicia punya, kita letak A kecil. Buat kecil sikit. Ini pun sama. Okay. So ini kelok permintaan Alicia. Okay. Bagi Britney pun sama. Kita akan sediakan kelok permintaan dia juga. Labelkan DD juga. Tapi B kecil. Sebab Britney. Okey. Dan kemudian untuk kelok permintaan pasaran ini, okey, pelajar ingat, kelok permintaan bagi pasaran ini kita kena buat lebih lantai berbanding dengan kelok permintaan individu. Yang lebih lantai itu bermaksudnya sedemikian. Cuba tengok. Ini lebih lantai. Okey, inilah lebih lantai. D. Okey, lepas tu disebabkan pasaran kita label P. Ini pasaran punya. Okey, seterusnya. Okey, katakan sekarang saya nak kaji pada tingkat harga 20 katakan. Okey, so saya pun buatlah. Okey, so tingkat harga 20. Okey, so harga 20. Kuantiti diminta bagi Alicia ialah 2. Okey, lepas tu 20 ini kita panjangkan sehingga ke belakang. Sebab kita tambahkan secara mendata kan. So ini pun 20 juga. Britney punya 3. Okay, so ini 3. Okay, so tadi 2, ini 3. So sambung, tambah lagi sehingga ke belakang tu. Buat dotted line. 20. Okay, sentuh kelok permintaan pasaran. Cuba tengok, pasarannya lah 5. So dapatlah 5. 2 tambah 3 sama 5 kan? So ini pun sama. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi kalau kita nak huraikan kelok ini, okay, dia akan jadi sedemikian. Pada tingkat harga RM 20, kuantiti diminta Alicia mencatat sebanyak 2 unit. Pada tingkat harga yang sama, kuantiti diminta Britney mencatat sebanyak 3 unit. Okay, maka permintaan pasaran pada tingkat harga RM20 mencatat sebanyak 5 unit, iaitu 2 tambah 3 unit. Itulah cara kita nak huraikan. Okey, let's cuba tunjuk satu lagi. Kalau katakan sekarang saya tunjuk pada tingkat harga 15. Okey, so 15, kita buat dotted line. Sambung, sentuh ke permintaan Alicia punya, so kuantiti diminta dia sama dengan 4. Okey, sambung lagi. Pada tingkat harga 15, permintaan bagi Britney adalah sebanyak 6. So, ini 6. Okey, lagi. Pada tingkat harga 15, permintaan pasaran adalah sebanyak 10. Jadi, 4 tambah 6, 10. Tengok, 4 tambah 6, 10. So, sama. So nanti cara nak huraikan pun sama lah.
pada tingkah harga RM15. Bagi tahu kuantiti diminta Alicia berapa, begitu juga dengan Britney, maka permintaan pasaran diperoleh berapa? 10 unit, iaitu 4 tambah 6 unit pada tingkah harga yang sama 15. Okey, so untuk huraian yang sedemikian, pelajar sebenarnya perlu tunjuk 2 tingkat harga pun sudah mencukupi dah. Okey, so jangan lupa yang last itu pelajar kena bagi tahu bagaimana kira permintaan pasaran ini diperoleh. Ya, dengan mencampurkan kelok permintaan individu iaitu Alicia dengan Britney secara mentata. Yes, itulah dia. Okey. Okey, so sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, yang berkenaan dengan permintaan. Okey, so sekarang kita cuba tengok soalan yang pertama. Okey, nyatakan hukum permintaan. So cuba fikirkan apa itu hukum permintaan. Okey, so hukum permintaan itu dia sebenarnya menunjukkan hubungan yang songsang lah antara harga dan kuantiti diminta, dan itu merujuk kepada apa? Apabila harga meningkat, kuantiti diminta dia turun. Begitu juga dengan keadaan sebaliknya. Apabila harga turun, kuantiti diminta dia meningkat. Okey, so itu adalah hukum permintaan. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Apakah bentuk kelok permintaan? So, cuba fikirkan apakah bentuk dia. Okey, so bentuk kelok permintaan, apakah bentuk dia? So, kelok permintaan adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, so mencerun ke bawah lah. Okey, itulah bentuk kelok permintaan. Kita sambung soalan yang ketiga pula. Okey, nyatakan fungsi persamaan permintaan. So, fungsi persamaan permintaan ini sebenarnya merujukkan rumus lah. Okey, yang berkaitan dengan rumus. So, apa itu fungsi dia? Cuba fikirkan. Okey, so bagi fungsi persamaan permintaan ini, QD. Ya, QD sama dengan A tolak BP. Cuba Miss nak ingatkan lah. Okey, so ada tanda negatif ini merujukkan hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta. So, dia adalah kecerunan negatif. Okey. Okey, kita sambung soalan yang terakhir. Okey, nyatakan fungsi persamaan juga. So, fungsi persamaan permintaan tetapi kali ini adalah pasaran. Jikalau QDX, okey, QDX ini merujukkan kuantiti diminta bagi individu X sama dengan 60 tolak 4P, dan QDY, so ini adalah kuantiti diminta lah fungsi persamaan bagi individu Y. Okey, sama dengan 40 tolak 2P. So, bermaksud kat sini kita anggap dalam pasaran tersebut kita andaikan hanya mempunyai 2 individu sahaja, iaitu individu X dan individu Y, yang boleh ditunjukkan melalui fungsi persamaan tersebut. Jadi sekarang pelajar diminta dapatkan fungsi persamaan permintaan pasaran. Cuba fikirkan macam mana nak dapat fungsi tersebut. Okey, so fikir balik yang berkaitan dengan fungsi persamaan permintaan pasaran punya rumus tu. QD pasarannya. QD pasaran sama dengan apa? QD pasaran sama dengan QDX tanpa QDY. So, individu X lah dan individu Y. Jadi, daripada persamaan yang diperoleh ni, kita terus masukkan ke dalam fungsi tersebut. Kita gantikan sahaja. So, 60 tolak 4P, kita buat kurungan. Lepas tu kita tambah 40 tolak 2P untuk QDY. Kemudian kita buka kurungan ini. 60 tolak 4P tambah 40. Lepas tu positif, negatif. Okey, so tolak 2P. Okey, kemudian selesaikan 60 tambah 40, kita dapat 100. Negatif 4 tolak ataupun tolak 2P, negatif 6. So, QD pasaran ini sama dengan 100 tolak 6P. Itulah jawapan dia untuk dapatkan fungsi persamaan permintaan pasaran. Okey. So, dengan demikian pelajar pun telah menguasai takrif permintaan, jadual dan kelok, hukum permintaan, persamaan permintaan serta
elok permintaan pasaran. Dengan demikian, selesailah subtopik kecil yang berkenaan dengan 2.1.1 iaitu teori permintaan. Untuk video yang seterusnya, misalkan terangkan 2.1.2 yang berkenaan dengan penentu permintaan. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, lepas tu like serta share dengan kawan-kawan yang lain juga. Okey, dan jangan lupa tekan lonceng ini sekali. Okey, saya Li Kuih Hui, merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Bye-bye.